Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chon Lee. Berita dimulakan dengan komuniti perniagaan Cina dan Bumiputera di negeri ini diperlukan untuk membantu agensi penyelarasan pembangunan Greater Kuching GKCDA membangunkan kawasan yang merangkumi Kuching, Samarahan dan Serian. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata jalinan kerjasama antara kedua-dua komuniti itu dapat diusahakan menerusi sektor pertanian dan pelancongan. Ke arah itu, ujarnya Kerajaan Sarawak telah memperuntukkan sejumlah 1.5 bilion ringgit untuk tujuan berkaitan. And I hope the Bumiputras and the Chinese in this area collaborate to develop two areas. One is agriculture, smart farming, modern agriculture, and two, it is tourism. I hope the Chinese business community work together with the Bumiputras to develop this what we call Greater Kuching, encompassing Kuching, Samarahan, and Serian. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan Tahun Baru Cina Anjuran Persekutuan Cina Kuching, Samarahan dan Serian di Kuching pada Isnin. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu kawasan-kawasan di bawah tanggungjawab GKCDA itu juga bakal menjadi kawasan yang ditingkatkan mobilitinya apabila sistem transit aliran otonomi ART beroperasi kelak. And we, as you know, we are implementing modern transportation using ART powered by hydrogen because we want to be smart city. City that is less polluted and city that we can be proud of. Sementara itu, Premier Sarawak berkata beliau bakal berkongsi mengenai keistimewaan dan pencapaian Sarawak sebagai bandar pintar di Asian Education City Conference AECC 2023 Kuala Lumpur pada 11 Februari ini. Menurutnya, beliau berbesar hati menerima jemputan daripada Sunway University dan Rantau Asia sebagai penceramah di persidangan tersebut. Ujarnya, ia salah satu bukti Sarawak semakin rancak menuju kemajuan setelah pelbagai pendekatan baharu diperkenalkan bagi membangun ekonomi negeri ini berdasarkan pendigitalan. Jadi saya punya di speaker. Dulu saya speaker hydrogen in Rotterdam, in Singapore, Energy Week, and also in Japan. But next week, become speaker pula smart city ataupun bandar pintar. You know meaning Sarawak pintar-pintar lah orangnya. We are intelligent people. Jelasnya lagi, Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim turut mengakui idea pembangunan di Sarawak sebagai pembangunan bandar yang sangat terancang. Dalam majlis itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut menyampaikan anugerah perkhidmatan cemerlang Tan Sri Datuk Amar Wee Bong Ping, anugerah kepimpinan cemerlang Datuk Amar Wee Hutek, termasuk penyerahan geran kerajaan berjumlah RM200,000 kepada Persatuan Cina bahagian Kuching, Samarahan dan Serian. Beralih ke Seriaman dengan pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo LPB Seksyen Bukit Bangunan melibatkan persimpangan pantu ke Jabatan Batang Sekerang dijangka siap November ini. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi berkata mengikut perancangan asal, projek sepanjang 91 km itu dijadualkan siap Jun ini, namun terpaksa dilanjutkan susulan kejadian tanah runtuh yang menyebabkan struktur projek berkenaan perlu direka bentuk semula dengan menggunakan bahan binaan yang berlainan. Menurutnya, sehingga Januari lepas, prestasi pelaksanaan keseluruhan projek tersebut adalah 90%. Dalam pada itu, beliau menasihati pengguna jalan raya di seksyen tersebut agar mematuhi papan tanda jalan dan had kelajuan yang ditetapkan. Jadi buat masa sekarang kita difahamkan sebanyak mungkin 5% saja telah dibina dan akan memerlukan separuh atau 50% lagi untuk menyempurnakan segala-galanya rockfill yang diperlukan untuk seksyen ini. Jadi kerja-kerja ini penting kerana ia akan boleh menyiapkan seksyen ini dengan sebaik-baiknya
untuk kita memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna menggunakan seksyen ini nanti. Jadi ada terlibat implikasi kewangan dan tapi ini bukan masalah besar lah, kerana yang keperluan untuk kita memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna itu yang lebih penting, lebih-lebih lagi keselamatan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas meninjau seksyen Bukit Bangunan pada Isnin. Terdahulu, Datuk Seri Alexander diberi taklimat oleh Ketua Unit LPB Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak, Awang Muhammad Fadilah Awang Rizwan, mengenai status terkini projek lebuh raya di kawasan berkenaan. Tinjauan kemajuan projek LPB Sarawak ini merupakan salah satu program pemantauan berterusan oleh Kementerian Kerja Raya KKR ke atas projek berimpak tinggi khususnya di Sarawak. Di London pula, lebih 15 orang pelajar Sarawak yang menyambung pengajian tidak melepaskan peluang menyertai Perhimpunan Persatuan Pelajar Sarawak bersama Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, MESTI, anjuran Yayasan Sarawak London baru-baru ini. Dalam sesi itu, Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hipni menekankan mengenai tujuan penubuhan MESTI dan peranannya dalam isu global iaitu Tebatan Perubahan Iklim serta penggunaan tenaga bersih boleh diperbaharui seperti kuasa hidro, suria dan angin. Menurut beliau, Sarawak yang kaya dengan sumber asli serta mempunyai kerajaan yang stabil layak menjadi pemain dunia dalam mitigasi perubahan iklim dan tenaga bersih boleh diperbaharui pada masa hadapan. Selain itu, Dr. Hazlan turut berkongsi perkembangan mengenai pembangunan kuasa hidro daripada 4 empangan projek solar terapung di batang air dan rancangan masa depan untuk empangan lain. Katanya, Sarawak bersedia untuk menjadi pembekal kuasa hidro terbesar di Asia Tenggara dan kini sedang membicarakan beberapa perkara utama dengan Singapura mengenai kabel dasar laut dan projek penyimpanan karbon. Dalam sesi tersebut, kesemua pelajar terlibat juga berkesempatan mengajukan soalan kepada rombongan MESTI mengenai perkembangan di negeri asal mereka. Laporan seterusnya. Sesi pengajaran dan pembelajaran kini harus bersifat dinamik dan progresif serta bersedia untuk melalui proses pembaharuan seiring dengan teknologi terkini. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat memberitahu warga pendidik, ibu bapa dan pelajar dalam pada itu harus sentiasa berada di atas landasan sama dengan arus kemajuan dunia moden. Menurutnya, warga pendidik dan pelajar terutamanya perlu melakukan anjakan paradigma agar dapat menjadi insan yang mampan dan berdaya saing di peringkat tertinggi. Katanya ini sesuai dengan inisiatif yang telah diwujudkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melahirkan Malaysia Madani yang berteraskan kepada 6 rukun iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat dan keyakinan dan ihsan. Beliau berkata demikian dalam Majlis Anugerah Terbilang Sekolah Menengah Sains Miri tahun 2022 di Miri pada Isnin. Dalam hal itu, Dr. Ripin turut menyeru kepada para penerima anugerah untuk memanfaatkan penghargaan tersebut sebagai batu loncatan dan motivasi untuk menyemarakkan lagi semangat meningkatkan tahap pendidikan masing-masing. Selanjutnya, 2 lagi projek transformasi luar bandar RTP bagi Dewan Undangan Negeri Dun Meradong telah diluluskan. Projek pertama membabitkan naik taraf prasarana Gereja Metodis Kaing Wong, Mitango yang menelan kos sebanyak RM200,000. Manakala sebuah lagi projek adalah naik taraf prasarana Dewan Berbumbung SMK Meradong dengan kos sebanyak RM100,000. Semasa lawatan tapak projek pada Isnin, Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Meradong, Datuk Ding Kuong Hing berharap para penganut Gereja Metodis Kaing Wong, Bintango dan guru akan memberi kerjasama kepada kontraktor yang telah dilantik dalam pelaksanaan projek itu nanti. Beliau juga menggesa agar para penganut serta guru memainkan peranan untuk memastikan pelaksanaan projek mengikut komponen yang telah dicadangkan. Datuk Ding kemudiannya melakukan lawatan di Jalan Utama Sunli, Sungai Meradong dan akan membuat cadangan baharu untuk memasukkan dalam projek RTP pada masa akan datang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Chondi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebabfakta. Salam UKAS.